Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amin amma ba'd. Pertama dan selamanya marilah sama-sama sekali lagi pada malam yang penuh dengan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, malam yang penuh dengan rahmat dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, marilah sekali lagi sama-sama pada malam ni kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi malam ni Allah masih beri ruang dan peluang kepada kita, alhamdulillah. Masih lagi diberi kekuatan, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama dapat hadir ke masjid, untuk kita berada dalam satu majlis ilmu. Insya-Allah moga-moga keberadaan kita dalam majlis ilmu ini mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan kita doakan juga moga-moga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita dalam kalangan orang-orang yang ikhlas serta istiqamah dalam kita menuntut ilmu, insya-Allah. Ikhlas dan istiqamah juga dalam kita beramal dengan ilmu, ikhlas dan istiqamah juga dalam kita berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni kita sambung pengajian kitab kita, insya-Allah. Kitab Matla'ul Badrain. Matla'ul Badrain yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Ismail Daud Al-Fatani. Kitab yang membincangkan berkaitan dengan fiqh, hukum hakam fiqh. Maka perbincangan kita di masjid kita ni adalah berkaitan dengan fiqh solah, hukum hakam berkaitan dengan semayang. Dan kita telah pun selesai berbincang berkaitan dengan rukun semayang pada kelas yang lalu. Kelas yang lalu kita dah selesai bincang berkaitan rukun semayang. Maka pada malam ni tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan lagi perbincangan kita kepada perbahasan seterusnya, iaitu ke dalam kitab ni tuan-tuan dan puan-puan, ia membincangkan berkaitan dengan perkara sunat yang dilakukan selepas daripada semayang, sebelum daripada semayang. Perkara sunat yang dilakukan sebelum daripada semayang. Maka sedia maklumlah perkara-perkara sunat ni yang berkaitan dengan semayang, tuan-tuan dan puan-puan, dia ada sebelum semayang, ketika semayang dan juga selepas daripada semayang. Sebelum semayang, ketika dan juga selepas. Maka untuk permulaannya tuan-tuan dan puan-puan, kita bincang yang sebelum semayang dulu. Yang sebelum semayang dulu. Maka yang sebelum semayang ni tuan-tuan dan puan-puan sedia maklumlah, sebelum daripada kita semayang, antara perkara sunatnya adalah azan dan juga iqamah. Dua tu yang biasa yang kita lakukan, tuan-tuan dan puan-puan, azan dan juga iqamah. Maka pada malam ni tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita akan berbincang berkaitan dengan azan. Berkaitan dengan azan. Maka perbincangan berkaitan dengan azan ni kita boleh bincang dari pelbagai sudut lah, pelbagai benda yang boleh kita bincangkan. Yang pertamanya adalah berbincang berkaitan dengan makna azan tu sendiri. Bukan makna lafaz azan tu, makna kalimah al-azan. Azan, orang kenal-kenal nama Muhammad Azan. Jadi apakah makna azan tu, tuan-tuan dan puan-puan? Dan juga kita boleh berbincang berkaitan dengan bilakah disyariatkan azan. Adakah sebelum daripada Nabi berhijrah ataupun selepas daripada Nabi berhijrah. Dan kita juga boleh berbincang berkaitan dengan siapakah orang yang pertama yang menjadi tukang azan dalam sejarah Islam pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan pada zaman Nabi kita ada berapa tukang azan? Adakah hanya seorang saja ataupun ada beberapa orang? Dan juga kita boleh berbincang berkaitan dengan syarat-syarat azan, tuan-tuan dan perempuan. Syarat azan, adakah wajib lelaki yang azan? Perempuan boleh azan ke tak? Budak-budak yang dah mumayyiz, adakah dibenarkan untuk azan? Dan juga orang-orang yang berhadas, orang-orang yang berhadas kecil ataupun berhadas besar, dia menjadi tukang azan, adakah dibenarkan, tuan-tuan dan perempuan? Dan kita juga boleh berbincang berkaitan dengan tahsin lafaz-lafaz azan. Ini sangat penting kepada para bila kita lah, dan bukan para bila saja, semua sekali lah. Semua sekali berkaitan dengan tahsin ni, maksud kita memperelokkan sebutan kita dalam setiap lafaz azan tersebut, daripada Allahu Akbar sampai la ilaha illallah. Kerana kebanyakan daripada kita, tuan-tuan dan perempuan, kita memperbetulkan bacaan suratul Fatihah umpamanya. Tu okey, tak ada masalah, kerana surah Fatihah merupakan kewajipan dalam sembahyang kita. Dan sebahagian daripada kita memperbetulkan tahiyat dia. Okey, tak ada masalah, kerana tahiyat akhir merupakan satu kewajipan dalam sembahyang kita. Tapi tidak ramai yang memperbetulkan dia punya lafaz-lafaz azan dan juga lafaz iqamah dia, tuan-tuan dan perempuan. Kerana apa tidak ramai yang memperbetulkan? Kerana tidak ramai yang menjadi tukang azan. Kerana menjadi bilal ni berapa orang saja. Kalau contoh di masjid kita ni mungkin 2-3 orang, 4-5 orang. Jadi yang mana tidak menjadi bilal, kadang-kadang dia tidak mau untuk memperbetulkan. Gitu. Dan tuan-tuan dan perempuan, sebahagian daripada kita pun kadang-kala yang menjadi tukang azan ataupun bilal, tuan-tuan dan perempuan, kadang-kadang kurang keinginan untuk memperbetulkan azannya. Itu yang satu masalah jugalah. Kerana dia merasakan bahawasanya azannya telah pun okey. Telah pun okey. Tapi benda ni dia sebenarnya tidak membawa satu kerugian lah kepada kita. Walaupun kita merasakan bacaan kita okey, tapi kita sentiasa memperdengarkan kepada orang. Dan saya nasihatkanlah kepada diri saya juga, dan juga kepada tuan-tuan yang menjadi tukang azan umpamanya, apabila kita diamanahkan sebagai bilal, sebagai tukang azan, maka seboleh mungkin kita memperuntukkan sedikit masa dalam kehidupan kita ni, dalam umur kita ni, untuk memperbetulkan kita punya azan sekerap mungkin. Macam tu. Bukan sekali dua aja, tuan-tuan kena memperbetulkan kepada orang. Maksud kata kalau jumpa guru-guru, mana-mana guru, okey, perdengarkan kepada dia, dia betulkan. Kemudian pi mana pula jumpa guru lain pula, baca lagi kepada dia, memperdengarkan lagi, dia betulkan. Kemudian 2-3 bulan pula jumpa guru yang lain pula, dengarkan lagi, perbetulkan lagi. Kerana apa? Kita nak dapat bacaan azan yang paling sempurna sekali. Kerana tuan-tuan telah pun diangkat dan diamanahkan menjadi bilal. Kerana suara tuan-tuan ni kayaknya 2-3 kampung lah akan dengar. Jadi apabila suara kita 2-3 kampung dengar, ramai yang akan dengar, maka mempamerkan bacaan yang terbaik itu satu keperluan. Macam tu. Berbanding dengan orang yang tidak menjadi bilal, tak ada masalah. Kalau dia rajin, dia berbetulkan, tak ada masalah. Tapi kalau dia tak mau betul pun, tak apa. Tapi kalau kita menjadi bilal, sekerap mungkin. Sekerap mungkin. Sekali dua tak cukup lagi. Kalau contoh macam Jabatan Agama ada menganjurkan kursus bilal, contoh, kursus masuk, tak ada masalah. Tapi sekali kursus, ia tidak memadai. Gitu. Kerana ia melibatkan bacaan, ia melibatkan lisan, ia melibatkan mulut kita. Dia nak memperbetulkan tu, dia ambil masa. Macam tu. Tak kira siapa lah, tak kira generasi mana, orang dewasa sikit ataupun muda-muda dan sebagainya, semua sama aja. Cuma berkemungkinan kalangan yang muda mungkin cepat sikit dia punya lidah dia untuk diperbetulkan. Jadi saya syorkanlah sekerap mungkin. Sekerap mungkin bagi yang menjadi bilal lah, tak kisah di mana, sama ada di masjid kita ataupun di mana-mana, masjid-masjid lain, di surau-surau yang lain, tuan-tuan dan perempuan. Ataupun kita ni kadang-kadang bila di rumah, dia suka sembahyang jemaah dengan anak isteri dia, bagus, tak ada masalah. Tapi sebelum sembahyang tu, dia mengajar keluarga dia untuk azan. Jarang orang buat macam ni. Jadi dia kadang-kadang dia sendiri yang azan, ketua keluarga, ayah tu yang azan.
Kadang-kadang tu dia suruh anak-anak dia, dia melatih. Maka pastinya tuan-tuan dan puan, kalau keluarga yang melakukan aktiviti sebegini, insya-Allah anak dia kecil-kecil tu kalau nak suruh azan di masjid memang tak ada masalah. Kerana dia dilatih dan dia terbiasa dengan setiap kali waktu dia yang azan. Jadi apabila dia keluar pada masyarakat, umur dalam 12 tahun, 15 tahun, orang suruh azan saja di surau atau masjid, dia tak ada masalah. Hasil daripada latihan ayah dia, latihan daripada keluarga dia yang membiasakan dia dengan situasi untuk dia menjadi tukang azan. Jadi kalau kita ada kesempatan untuk sembahyang di rumah bersama ahli keluarga kita, kita azan dulu. Azan, kemudian iqamah. Suruh anak-anak kita pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Untuk sebagai latihan lah kepada anak-anak kita, insya-Allah. Baik, kita masuk tuan-tuan dan puan. Tadi muqaddimah aja, kita masuk insya-Allah perbincangan berkaitan dengan azan. Dan mungkin perbincangannya tidak selesai pada hari inilah. Kita akan sambung lagi pada bulan yang akan datang, insya-Allah, ketika ada rezeki umur yang panjang, insya-Allah, berkaitan dengan azan. Ini azan saja, belum masuk iqamah lagi. Belum masuk iqamah lagi. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, tuan-tuan dan puan adalah orang tertanya-tanya berkaitan dengan makna azan tu, tuan-tuan dan puan. Dia kata apa ni maksud azan? Dia kata kalau bahasa Melayu AZAN. Kalau bahasa Arab hamzah, alif lah, alif hamzah tu, zal alif nun. Jadi dia kata apa makna dia, ustaz? Orang dah sebut azan. Azan ni dia kata apa makna? Dia kata saya tahulah kata azan tu dia lafaz-lafaz tertentu, Allahu akbar, asyhadu an la apa semua tu. Tapi dia kata nak terjemah lafaz makna azan, dia kata kalimah azan nak diterjemah dalam bahasa Melayu, dia kata saya tak nak tahu, dia kata. Maka tuan-tuan dan puan, kalimah azan dia bermaksud al-i'lam. I'lam ni apa dia? I'lam ni kita memberitahu orang. Macam tu. Satu pemberitahuan. Satu makluman. Satu kita kata memberitahu orang lah, pemberitahuan, makluman kepada orang. Baik. Itu makna azan. Jadi kalau orang nama Muhammad azan, azan tu maksudnya makluman, pemberitahuan. Gitu. Jadi pemberitahuan apa? Tuan-tuan dan puan, kalau kata nak dikaitkan dengan azan ni, dengan lafaz-lafaz azan yang kita dah buat ketika mana permulaan masuk waktu, maka ia membawa maksud memberitahu orang bahawasanya waktu sembahyang telah pun masuk. Macam tu. Jadi dikenal dengan makna azan tu, azan makluman atau memberitahu. Jadi makluman apa? Makluman memberitahu bahawasanya waktu sembahyang telah pun masuk. Tuan-tuan dan puan, bukan memberitahu sembahyang hendak didirikan. Dia memberitahu sembahyang dah masuk. Kemudian siapa yang nak memberitahu sembahyang nak didirikan? Tugas iqamah pula, tuan-tuan dan puan. Iqamah ia memberitahu sembahyang hampir-hampir nak didirikan dah. Apabila imam dah sampai, maka hak untuk iqamah itu perlu ditunaikan. Apabila imam sampai, iqamah tu. Macam itulah lebih kurangnya, tuan-tuan dan puan. Baik, jadi azan memberitahu orang bahawasanya waktu sembahyang telah pun masuk. Boleh faham tuan-tuan dan puan. Jadi kalau orang tanya kita mana azan, kita boleh jawablah. Kita dah tahu dah dia punya makna takrifan dia, tuan-tuan dan puan. Baik. Kemudian azan ni, tuan-tuan dan puan, dia disyariatkan. Kalau ditanya kepada kita bilakah azan ini disyariatkan pada zaman Nabi SAW, maka azan ini disyariatkan pada tahun 1 Hijrah, di satu pandangan. Pandangan yang kedua menyatakan 2 Hijrah, tuan-tuan dan puan. Jadi kesimpulan yang boleh kita ambil daripada sini, sebelum Nabi berhijrah, iaitu ketika Nabi berada di Makkah, azan belum lagi disyariatkan. Kerana apa? Berkemungkinan bahayanya lebih. Kalau diazankan di Mekah, berkemungkinan kena orang kafir dan sebagainya, banyak mengganggu Nabi. Maka Nabi semayang, sahabat-sahabat semayang ni biasanya dalam keadaan yang tak tunjuk sangat. Macam tu. Ada kala Nabi tunjuk lah, ada kala kebanyakan waktu Nabi tidak tunjuk. Tapi apabila sampai di Madinah, maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan azan untuk diazankan, maksudnya dikumandangkan, dihebohkan kepada orang, tuan-tuan dan puan. Kerana pada ketika tersebut Islam telah pun menguasai, Islam telah menguasai di Madinah, maka senang nak buat apa pun senang. Lebih kurang macam tu. Baik. Kemudian orang tanya lagi,
Dia kata, Ustaz, ketika mana permulaan disyariatkan azan tersebut, siapakah tukang azan yang pertama pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka sedia maklumlah dalam kalangan kita, tukang azan yang pertama dipilih oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu seorang sahabat yang sangat hebat tuan-tuan dan puan-puan, iaitu diberi nama Bilal bin Rabah. Gitu, Bilal bin Rabah, itu dia punya nama dia. Jadi lekat sampai lah, siapa-siapa jadi muazzin, siapa-siapa jadi tukang azan, orang panggil Tok Bilal. Lekat, nak ambil barakah tu, nak ambil keberkatan nama sahabat tu. Jadi apabila orang memanggil kepada kita Tok Bilal, kita patut rasa, bukan rasa bangga, tapi rasa seronok. Kena kita bukan senang orang nak nisbahkan kita kepada sahabat. Bukan senang orang nak nisbahkan kepada kita sahabat. Jadi kita patut rasa seronok. Ia bukan apa sangat, dia lebih kepada mendoakan kita sebenarnya. Mendoakan tukang azan tu, kita dah panggil dia Tok Bilal, Tok Bilal, Tok Bilal ni, mendoakan moga-moga lah, moga-moga dia punya kehebatan dia, amalan dia, dia punya dekatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ni, moga-moga lebih-lebih kurang ikut jalan Bilal bin Rabah. Nak kata jadi macam Bilal sebab sidak lah, kita generasi kita ni susah lah. Nak kata dekat-dekat darjat dengan Bilal mungkin agak susah juga, tapi tidak mustahil berkemungkinan. Tapi orang panggil ikut jalan Bilal bin Rabah pun dah okey. Jadi tukang-tukang azan ni mereka mengikut jejak langkah Bilal bin Rabah, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita yang tak jadi tukang Bilal ni nak ikut jejak siapa? Maka jejak orang lain lah, para sahabat lain, Nabi SAW dan sebagainya. Dan Bilal pun mengikut jejak Nabi, dan kita pun mengikut jejak Nabi SAW, insya-Allah. Baik, kemudian tuan-tuan dan puan-puan, siapakah lagi yang menjadi tukang azan pada zaman Nabi kita Muhammad SAW selain daripada Bilal bin Rabah? Maka disebut dalam sejarah Islam bahwasanya seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Tuan-tuan pun pernah dengar lah nama ni, saya rasa. Abdullah bin Ummi Maktum ni dikatakan seorang yang buta lah, seorang yang buta, tapi suara dia kuat dan suara sedap. Jadi Nabi memilih dia juga sebagai tukang azan. Dan kalau kata waktu pagi, tuan-tuan dan puan-puan, waktu subuh, sebelum daripada subuh, waktu sahur lah kita kata, waktu sahur lebih kurang dalam setengah jam sebelum daripada subuh, maka orang yang akan mengazankan adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Kemudian apabila masuk saja subuh, Bilal bin Rabah pula akan azan, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sahabat Nabi dan juga Nabi, apabila mereka sedang memakan sahur, apabila terdengar saja suara Ummi Maktum, maka mereka tahu bahwasanya subuh belum masuk. Ini sebagai peringatan bahwasanya sahur saja, peringatan untuk bangun sahur. Subuh belum masuk. Tapi apabila mendengar saja Bilal bin Rabah azan, mereka telah mengetahui bahwasanya subuh telah masuk. Macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Itu kebiasaan, pada waktu pagi itu kebiasaan macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Dan kemudian tuan-tuan dan puan-puan, ada satu cerita lah berkaitan dengan sahabat Nabi Bilal bin Rabah ni, dan mungkin tuan-tuan pun pernah dengar lah cerita Bilal bin Rabah ni. Dia punya sejarahnya, dia tidak pernah azan, tuan-tuan dan puan-puan, sebaik sahaja selepas daripada kewafatan Nabi kita Muhammad SAW. Dia tak boleh azan. Dia tak boleh azan, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi apabila Nabi wafat, maka dia tak boleh duduk di Madinah. Dia tak boleh duduk di Madinah sebab dia terlampau teringat Nabi kita Muhammad SAW. Kena dia agak rapat lah dengan Nabi kita ni. Kita biasa rapat ni memang dia apabila berlaku kematian, kadang-kadang tak boleh terima. Dia sedih tu lebih, Jadi berlaku kepada Bilal bin Rabah ni, tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian dia meminta kepada Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk, bila kata aku nak keluar lah daripada Madinah ni, tak boleh duduk, dia kata. Jadi biar Sayyidina Abu Bakar kata nak pindah pergi mana, maka dia kata berpindah di Damsyik, tuan-tuan, Syam, di Syria sekarang ni lah, di Damsyik. Kemudian mereka membenarkan Bilal bin Rabah untuk berpindah, kerana memang dia tak boleh duduk. Syekh teringat azan memang tak boleh. Memang tak boleh masuk. Sahabat-sahabat paksa dia, suruh dia azan, dia tak boleh. Tak boleh, dia kata. Kenapa? Dalam azan tu, tuan-tuan dan puan-puan, ada sebut asyhadu anna Muhammadar Rasul. Ada sebut nama Nabi kita Muhammad SAW. Jadi apabila sebut nama Nabi, dia tak boleh. Macam tu. Kemudian dia pindahlah pergi Damsyik. Kemudian lama tuan-tuan dan puan-puan sehingga kewafatan Sayyidina Abu Bakar, dia belum balik lagi. Kemudian naik khalifah yang kedua, Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Maka
Sayyidina Umar satu hari dia teringat Bilal bin Rabah ni. Teringat Bilal bin Rabah, tuan-tuan dan puan. Kemudian dia pergi di Damsyik, dikatakanlah dia pergi ke Damsyik untuk bertemu dengan Bilal dengan harapan nak bawa Bilal ajak balik. Nak bagi jadi balik tukang azan untuk sambung balik tugas dia yang ditinggal sebelum ni. Kemudian hasil pujukan tuan-tuan dan puan, Bilal tak mau balik. Tak mau balik tuan-tuan dan puan, dia tak boleh nak balik nak azan, teringat Nabi SAW umpamanya. Kemudian tuan-tuan dan puan, Sayyidina Umar ni dia merindui suara Bilal untuk azan. Kemudian satu permintaan yang diminta kepada Bilal pada ketika dia berada di Damsyik untuk azan di masjid di Damsyik. Kerana Bilal memang dia tak azan di masjid Damsyik. Maksudnya dia tidak, mungkin dia tak ambil lah jawatan Bilal tu, kalau ikut mungkin orang suruh dia lah untuk di masjid di Damsyik tu, tapi dia tak ambil. Jadi Sayyidina Umar suruh juga tuan-tuan dan puan untuk azan di Damsyik. Maka dikatakan juga Bilal bin Rabah ni dia menerima permintaan sebut dan dia azan. Dia azan ketika sebut boleh, tak ada masalah apa. Kemudian Sayyidina Umar pun baliklah. Sayyidina Umar pun balik. Kemudian pada malam tu tuan-tuan dan puan, pada beberapa ketika selepas pada tu, Bilal ni bermimpi bertemu dengan Nabi SAW. Itu disebutlah dalam beberapa kisah, di mana dalam mimpinya Nabi SAW datang dalam mimpi dan menyatakan bahwasanya, wahai Bilal, kamu ni tak menziarahi aku lama dah. Seolah macam tu. Jadi kamu ni tak ingat aku kan, seolah-olah macam tu lah. Kemudian selepas pada mimpi itu, tuan-tuan dan puan, Bilal bersiap-siap pagi tu terus pergi Madinah. Balik tuan-tuan dan puan. Kemudian apabila pergi Madinah, tuan-tuan dan puan, selepas daripada menziarahi maqam Nabi SAW, maka sahabat meminta Bilal untuk azan di Masjid Nabawi. Minta untuk azan, lama tak pernah dengar suara ni. Maka apabila minta untuk azan, tuan-tuan dan puan, Bilal tu tak mahu. Dia tak mahu, dia kata tak boleh dan sebagainya. Kemudian lepas pada tu dia memperkenankanlah permintaan tersebut, kemudian dia azan tuan-tuan dan puan. Jadi apabila dia azan, tuan-tuan dan puan, sampai saja kepada kalimah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia tak boleh nak teruskan. Dia tak boleh teruskan. Dikatakan dia jatuh pingsan. Dia jatuh pingsan. Sedang dia cuba nak sambung balik azan dia, tuan-tuan dan puan, pun tak boleh juga. Jadi penduduk Madinah ni apabila dia mula saja azan, orang tak keluarlah daripada rumah. Kerana sebelum ni orang duk dengar suara dia, dia lama tak dengar, tiba-tiba bila main azan, jadi lepas seronok mula-mula tu. Tapi bila sampai saja asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bila tak boleh nak teruskan, dan mereka pun menangis tuan-tuan dan puan. Penduduk Madinah pada ketika sebut, dan disebut dalam kitab Ibrahim Al-Bajuri ni bahwasanya hari itu merupakan hari paling sedih sekali bagi penduduk di Madinah. Sedih disebabkan tu, sebabkan bila tidak mampu untuk meneruskan azan dia, disebabkan teringat sangat ataupun kecintaan dia kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itu sebab sedikitlah berkaitan dengan Bilal bin Rabah ni tuan-tuan dan puan. Nak bagi tahu kata, walaupun Nabi telah meninggalkan beliau beberapa tahun, Nabi dah wafat, tapi ingatan dia terhadap Nabi SAW itu sangat kuat. Tidak pudar. Pudar mungkin sikit tapi kuat. Jadi kalau kita manusia biasa ni tuan-tuan dan puan, mungkin dalam 6 bulan pemergian ayah, mak ayah kita, adik-beradik kita, mungkin kita ingat lagi. Mungkin duk ziarah kubur lagi, duk hadiah pahala lagi, hadiah pahala bacaan, hadiah buat kenduri, kemudian hadiah dan sebagainya. Tapi apabila main setahun 2, 3, 4 tahun, 10 tahun, ziarah kubur pun kurang dah. Kemudian nak hadiahkan pahala bacaan pun dah lupa-lupa tuan-tuan dan puan. Apabila kita buat kenduri belanja kawan-kawan pun, kita dah tak ingat nak hadiahkan kepada mak ayah kita. Sedangkan apa saja kenduri, apa saja kita buat kebaikan, kita boleh hadiah kepada mak ayah kita. Moga-moga sampai insya-Allah. Contoh kita belanja kawan kita di kedai-kedai makan umpamanya, niatkan hadiah pahala bacaan. Kita dah baca Quran setiap hari tuan-tuan dan puan, hadiahkan pahala kepada mak ayah kita, tok-tok orang kita dan adik-beradik kita, dan seluruh guru-guru dan juga muslimin dan muslimat yang telah pergi meninggalkan kita. Yang tu yang perlu kita buatlah. Kadang-kadang kita tak perasan. Kita tak perasan, kita pasang pahala untuk kita saja. Kita kena ingat orang-orang yang pergi mendahului kita tuan-tuan dan puan. Baik. Kemudian sikit lagi tuan-tuan dan puan,
apa disebut di sini juga tuan-tuan dan puan-puan, disunatkan azan ni sunat saja. Disunatkan azan tuan-tuan dan puan-puan kalau kata tempat tu besar. Contoh satu negeri Pulau Pinang ni tuan-tuan dan puan-puan, ia tidak memadai untuk menghasilkan pahala sunat jika diazankan satu kawasan sahaja. Maksud kata kalau tempat tu besar, maka azan setiap kampung. Macam kita duk buat sekarang ni lah. Itu yang setiap masjid, setiap kampung, setiap qaryah akan azan. Kerana apa? Untuk menghasilkan pahala sunat. Pahala sunat sebelum daripada sembahyang mesti azan pada kawasan-kawasan yang kecil-kecil. Qaryah lah kita kata, untuk menghasilkan pahala sunat tuan-tuan dan puan-puan. Pernah ada orang tanya, dia kata, Ustaz, saya ni nak sembahyang seorang diri, dia kata. Jadi adakah disunatkan untuk azan juga? Maka tuan-tuan dan puan-puan, tak kira sembahyang jemaah, tak kira sembahyang seorang diri, disunatkan untuk azan. Sembahyang fardu, sembahyang fardu. Sembahyang nazar dia tak termasuk. Sembahyang nazar tak termasuk tuan-tuan dan puan-puan. Sembahyang qada tidak termasuk. Macam tu. Sembahyang nazar tidak termasuk, dan juga sembahyang jenazah juga tidak termasuk. Maksudnya bila sembahyang jenazah tak perlu azan lah. Tak perlu azan. Sembahyang jenazah dia ada lafaz dia tertentu. Nanti kita akan bincangkan nanti. Sembahyang sunat yang disyariatkan berjemaah, sembahyang raya, sembahyang tarawih, dia ada lafaz tertentu. Lafaz tu dia tak boleh azan. Macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sembahyang wajib saja, sembahyang fardu saja. Baik. Dia kata, Ustaz, saya ni duduk di rumah lah. Contoh duduk di toko ni, rumah-rumah kita tepi-tepi ni contoh lah, ataupun ujung sikit. Tapi bila mana masjid azan, dengar. Macam tu. Jadi dia kata, saya ni mungkin tak apa nasihat pada hari tu, umpamanya nak pergi masjid tak boleh, contoh, Tapi dia, saya dengar azan dah tadi. Dah dengar azan dah tadi, dah jawab azan lagi. Maka dia kata, saya nak sembahyang untuk diri saya di rumah, boleh tak saya azan sekali lagi? Dia kata. Maka tuan-tuan dan puan-puan, jawapannya boleh, tak ada masalah apa. Asalkan kita yang kita dengar seruan azan di masjid tadi, kita bukannya orang yang nak pergi ke masjid. Kalau kita ni memang nak sembahyang di masjid lagi, maka tak perlu azan di rumah. Cukup azan di masjid saja. Gitu. Tapi kalau kita ni memang tak berkehendak dah untuk pergi ke masjid untuk berjemaah sekali dengan para jemaah, kita nak sembahyang di rumah, maka azan di rumah. Walaupun tadi baru dengar azan di masjid, tuan-tuan dan puan-puan. Boleh faham gitu. Dia kata ni mungkin 3:30 dah Ustaz 3:30 petang dah ni, Zuhur dah masuk lama dah. Saya nak azan kan, saya lambat sembahyang, dia kata. Jadi saya nak azan, boleh, tak ada masalah tuan-tuan dan puan-puan. Gitu sebab azan sebelum daripada sembahyang waktu. Sebelum daripada sembahyang waktu, maka kita boleh azan, tak ada masalah walaupun dah pukul 3:30, dekat masuk asar dah, boleh azan lagi. Baik, kemudian tuan-tuan dan puan-puan, apa dia lagi ni? Disunatkan tuan-tuan dan puan-puan angkat suara. Jadi tu orang tukar azan ni suara besar-besar, suara besar, suara sedap umpamanya, maka angkat suara itu disunatkan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi untuk nak bagi tahu ni satu kampung kita bahawa sembahyang waktu telah pun masuk tuan-tuan dan puan-puan. Azan tak ada masalah, kita boleh pertahankan. Kalau orang non-Muslim umpamanya tidak suka kepada azan, kita boleh pertahankan itu. Kerana apa? Benda tu adalah benda yang syiar Islam dan benda sunat sebelum daripada sembahyang. Dan kebetulan kita pula, pemerintah kita orang Islam. Negara kita pula dianggap sebagai negara yang pemerintahnya Islam, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi benda tu kita boleh pertahankan. Yang kita tidak boleh pertahankan, tuan-tuan dan puan-puan, adalah kalau kita membuka ayat-ayat Al-Quran. Ni tuan-tuan mungkin benda ni sensitif sikit lah, mungkin. Tapi benda ni saya sebut ni berdasarkan fakta ilmiah dan juga benda yang dalam kitab. Tuan-tuan dan puan-puan, benda di sudut suka tak suka itu isu kedua. Isu kedua. Baik, benda yang melibatkan contoh kita membuka ayat-ayat Al-Quran secara kuat sampai satu kampung dengar, tuan-tuan dan puan-puan, benda ini kalau kampung tu semua suka, tak ada masalah. Dia tidak mengganggu contoh anak-anak kecil pun, jiran-jiran semua okey, tak ada masalah. Buka pun tak kuat sangat, silakan nak buka 4 hari 4 malam pun tak ada masalah, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kalau kata masjid, tak kira masjid mana, apabila mereka membuka saja ayat Al-Quran dengan tujuan yang baik, sudah pasti tujuan yang baik untuk orang biasa dengan ayat Al-Quran. Tapi apabila ada orang panggil apa, ada aduan ataupun ada bantahan daripada mana-mana ahli Korea dengan hujah-hujah yang kukuh, umpamanya anak-anak kecil tak boleh nak tidur pada waktu pagi, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum subuh kadang-kadang buka ayat, maka kita kena pertimbangkan benda tu. Kerana apa?
yang perlu kita pertahankan azan tu. Azan kena pertahankan. Tapi kalau ayat-ayat Al-Quran, jadi bukannya benda sunat sebelum sembahyang, dan tidak diwajibkan dan tidak disunatkan pun di masjid untuk melakukan membuka ayat Al-Quran ketika mana waktu-waktu yang tertentu. Bukan benda tak bagus, tapi maslahah masyarakat dan juga masalah kepentingan dan juga mendatangkan fitnah dan sebagainya, benda tu kita kena tengok. Fiqh ni dia luas tuan-tuan dan puan-puan. Dia bukan soal halal haram, soal sunat, benda yang bagus kita terus buat. Dia kena tengok dulu sekeliling macam mana, pertimbangkan, kemudian kalau okey kita jalankan, tidak ada masalah. Boleh faham tak tuan-tuan dan puan-puan? Benda ni saya tak tujukan kepada siapa-siapa, cumanya kita bagi tahu benda yang sepatutnya. Macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kalau kata di kampung kita ni berkemungkinan sesuainya, contohlah saya contoh, sebelum maghrib tu buka sikit. Contoh. Maka masjid pun buka ayat Al-Quran sebelum azan maghrib. Lepas tu dalam seminggu dua tu tidak ada bantahan daripada penduduk sekitar ni, umpamanya semua suka. Silakan buka, tak ada masalah. Itu lebih bagus. Macam tu. Tapi kalau kata seminggu dua tu ramai orang buat bantahan, contoh tuan-tuan dan puan-puan, bukan Islam saja, orang Islam pun buat bantahan juga, maka kita jangan terlebih maki dia. Jangan kita kata hang ni tak suka ayat Al-Quran ni. Tak, kita kena dengar dulu sebab apa dia tak mau tu. Berkemungkinan dia ada gangguan-gangguan tertentu bagi dia, mungkin kuat sangat dan sebagainya tuan-tuan dan puan-puan, maka kita pertimbangkan. Termasuk kalau komuniti kita ni ada orang-orang bukan Islam, jangan kita pergi serang terus. Tapi benda ni kemanusiaan orang panggil. Gangguan itu berbentuk kemanusiaan tuan-tuan dan puan-puan. Itu perlu kita fahamlah benda tu, no? Dan sebelum subuh juga perlu kita faham benda tu. Dan contohnya tuan-tuan dan puan-puan, no? Kalau contoh kita buat qiyam mulai umpamanya, maka saya syorkan mic di bahagian luar ditutup tuan-tuan dan puan-puan. Mic di dalam tak ada masalah. Tu kita nak kuatkan, mungkin orang makmum ramai ke umpamanya, dipersilakan, tak ada masalah. Tapi mic di luar seeloknya kita tutup. Kena waktu pukul 2-3 pagi ni bukan semua orang main tahajud di rumah tuan-tuan dan puan-puan, no? Ada yang kadang-kadang terus lena terus. Jadi apabila kadang-kadang tu bagi dia rasa gangguan. Gangguan tidur lah tuan-tuan dan puan-puan. Sepatutnya dia kena bangun, sepatutnya macam tu. Tapi biasalah manusia ni kadang-kadang dia ada macam-macam fashion, macam-macam jenis, mungkin dia letih dan sebagainya tuan-tuan dan puan-puan, tiba-tiba tidur dia diganggu. Jadi apabila dia buat aduan, tuan-tuan kena pertimbangkan. Siapakah tuan-tuan tu? Ahli tuan kuasa masjid kena pertimbangkan. Kita masalah tu dia kena jaga. Dan saya faham, saya pastinya ya tuan kuasa masjid di masjid kita, majlis dia sudah mesti benda tu dia faham. Dia faham. Cuma biasalah kadang-kadang tu mic tu kita terbuka kadang-kadang tu. Kena tak perasan, misalnya bila duduk dalam ni dia tak perasan mic luar tu terbuka. Jadi feedback daripada masyarakat sekeliling tu dia perlu ada untuk kita mengharmonikan masjid kita ni, insya-Allah, no? Itu yang perlu tuan-tuan ambil perhatian lah berkaitan dengan tu. Azan memang kena pertahankan walaupun komuniti kita tu orang Cina. Macam tu, no? Baik, insya-Allah dah masuk tuan-tuan dan puan-puan, no? Baik, jadi apa dah lagi tuan-tuan dan puan-puan yang saya nak kongsikan kepada tuan-tuan ni. Kemudian selepas pada ni insya-Allah kita akan masukkan berkaitan dengan syarat lah. Syarat azan ni kita tak masuk lagi berkaitan dengan syarat azan. Apakah syarat azan ni orang perempuan boleh azan ke tak, dan adakah orang kafir boleh azan ke tak? Contohlah ni mereka nak azan. Jadi boleh ke kita benarkan ataupun tidak? Dan juga bagaimana menjawab azan tuan-tuan dan puan-puan, dan bagaimanakah lafaz untuk kita nak memanggil orang sembahyang jenazah. Kadang-kadang orang tanya, dia kata, no, nak panggil orang sembahyang jenazah ni bagaimana? Dan juga last sekali nanti kita akan buat tahsin. Tahsin bulan akan datang lah, ada rezeki umur panjang insya-Allah. Tahsin memperbetulkan, memperelokkan lafaz azan dan juga iqamah. Dan saya mohonlah bulan akan datang kalau ada rezeki peluang, para Bilal kalau boleh ada pada malam tersebut untuk kita sama-sama memperbetulkan. Bukan saya suruh tuan-tuan baca, tapi saya akan baca sendiri dan kita akan membetulkan satu huruf dan kita akan bagi tahu kat mana biasanya orang salah. No? Dan tuan-tuan kena maklum juga bahwasanya apabila tuan-tuan salah dalam azan, tidaklah sampai jadi macam Fatihah no, sampai sembahyang kita batal. Tak, dia bukan macam tu. Dia apabila tuan-tuan silap saja dalam azan, dia hanya sampai tahap tidak menghasilkan pahala sunat azan, itu sahaja. Dari sudut
Orang dengar azan, orang nak main masjid tu tak ada masalah, itu berjalan macam biasa. Tapi apabila tuan-tuan tersilap lafaz-lafaz azan tu, ia membawa risiko kepada azan kita itu tidak menghasilkan pahala sunat itu saja. Nu kadang-kadang orang tanya, dia kata, Tok Bila ni azan, dia kata panjang sangat, dia kata Allah, sampai panjang sangat. Dia kata panjang lebih, dia kata kadang-kadang tu. Jadi bagaimana azan tu? Maka kalau kerosakan umpamanya panjang sangat-sangat lebih, kita akan bincang nanti. Maka yang tu lebih kepada adalah dia berisiko untuk menghilangkan pahala sunat bagi azan itu saja. Pahala zikir tetap dapat. Tuan-tuan nak buat la ilaha illallah, sebab zikir. Allahu akbar, Allahu akbar, sudah pasti zikir. Cumanya dia ada silap sebut pada tempat-tempat tertentu. Maka keseluruhannya untuk azan sunat berisiko untuk tidak dapat. Tuan-tuan dan puan-puan boleh faham itu. Jadi apabila ada orang-orang lain umpamanya, boleh ambil perhatianlah benda tu. InsyaAllah kita jumpa lagi pada kuliah kita akan datang, insyaAllah. Moga-moga bermanfaat pada malam ni. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.